Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah pada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, hari ini saya batuk jadi mungkin sambil mengajar tu mungkin banyak kalilah saya batuk ya. Jadi saya minta maaf terlebih dahulu. Demam belum baik lagi ya. Okey, dan saya akan saya tutuplah muka saya pada hari ini, kamera. Okey, so kita akan sambung kita punya lecture hari ini ya. Kalau ikut rekod saya, kita telah sampai ke sini lah pada 5 hari bulan 6 yang lepas. Pada 5 hari bulan 6 yang lepas, kita dah sampai kepada tajuk yang di atas lah. Ordinary dividend, preferred dividend, debenture interest. Okey, pada hari ini, kita akan sambung acquisition of subsidiary during the year. Acquisition of subsidiary during the year. Dan untuk ni kita boleh refer lah, sampai ada buku, boleh refer kepada buku 11.6 in page 408 and also illustration in page 408. Okay. Acquisition of subsidiary may not be at the beginning of the financial year. Hence, fair value of net asset has to be calculated on the date of acquisition. The amount available is only the balance brought down and balance carried down. Therefore, you have to allocate the profit for the year between the pre-acquisition period and post-acquisition period. Okay, jadi untuk acquisition during the year ni, dia tidak berlaku pada 1 Januari ataupun 31st December. Okay, dia boleh berlaku pada 1 hari bulan April ataupun 1 hari bulan Oktober. Jadi, profit yang available ni adalah profit brought down pada 1 Januari dan profit carry down pada 31st December. Jadi macam mana caranya kita nak calculate profit pada tarikh acquisition tu, iaitu pada 1 hari bulan April ataupun 1 hari bulan Julai ataupun 1 hari bulan Oktober. Macam mana caranya kita nak dapatkan profit pada tarikh tersebut. So, we can refer to this illustration. Okay. Jadi illustration 6 ni, kita tengok kat sini. On 1st April 2020, Ash acquired 80% of ordinary share of S. Okay. Pada 1 hari bulan April. The ordinary share of S consists of 5 million valued at 10 million. On 1st January 2020, S only has retained profit in its reserve amounted to 8 million.
The retained profit of S at 31st December 2020 was 20 million. Assume profit accrue evenly throughout the year. Goodwill will be computed on 1st April 2020. That is the date of acquisition, and the reserve of 1st April 2020. Okey, jadi sekarang ni kita ada setahun ni daripada 1 Januari 2020 sampai 31 Disember 2020. Acquisition berlaku pada 1 hari bulan April. Okey. Kita lihat ni kita panggil timeline ya. Timeline ni 1 April Januari, 31 Disember, dan sepanjang tempoh ni adalah tahun 2020. Okey. Jadi pada tarikh 1 Januari, profit brought down adalah 8 juta. Pada 31 Disember, profit kita 12 juta. Jadi berapakah profit for the year? Profit for the year adalah 12 juta tolak dengan 8 juta sama dengan 4 juta. So 4 juta ni adalah untuk tempoh 12 bulan. Acquisition berlaku pada 1 hari bulan 4. Daripada 1 Januari sampai 1 bulan 4, berapa bulan? 3 bulan kan? 3 bulan, jadi kita ambil 3 bulan ni, profit daripada 4 juta ni kali dengan 3/12. So, kita dapatlah 1 juta. Maknanya, profit pada 1 hari bulan 4 ni adalah 8 juta brought down campur dengan 1 juta, maknanya sehingga tarikh 1 hari bulan April 2020. Okay, jadi profit for the year 4 million will be allocated to pre-acquisition period of 1 million. That is 3/12 times 4 million. And the pre-acquisition retained profit is 9 million. That is 8 million plus 1 million. The post-acquisition retained profit is 3 million. Ya, yang mana yang 3 million lagi yang kita tak ambil sebagai pre tu, kita masukkan sebagai post-acquisition profit. Next, kita kena kira fair value of net asset. The fair value of net asset comprise of ordinary share 10 million dan retained earning 9 million. Jadi berapakah kita punya fair value of net asset? 10 campur 9 sama dengan 19 juta. Ya, 19 juta adalah kita punya fair value of net asset on 1st April ya, pada tahun acquisition tu. Seterusnya, kita nak tengok pula intra-group sale of trading inventory. Intra-group sale of inventory and unrealized profit. Okay. Kita ada illustration Illustration 1 muka surat 432 dan example 1 muka surat 433. Okey. Jadi sekarang ni illustration 6 tadi kita dah tengok macam mana kita nak calculate pre-acquisition profit dan post-acquisition profit. Kemudian nombor 7 ni kita nak calculate intra-group sale of trading inventory and unrealized profit. So, di sini kita boleh refer kepada illustration muka surat 432 siapa yang ada buku, dan juga example muka surat 433. Kita pergi pada illustration dulu. H controlling interest 75% of S. For the year ended 31st December 2020, H sold inventory to S costing 40,000 for 50,000. Dia jual sebanyak 40,000 dengan harga 50,000. Jadi dia ambil keuntungan sebanyak 10,000. Okey. Kemudian S had sold 75% of these inventories and the remaining is closing inventory of S at 12,500. Jadi
Jadi adalah cerita dia lah. Maknanya mula-mula H jual kepada S. Ya, kos dia 40,000, dijual pada harga 50,000. Maknanya dia ambil keuntungan sebanyak 10,000. Okey. Kemudian S pula, ya, S telah menjualkan 75% daripada apa yang dijual daripada H tadi. Maknanya bila dia beli 50,000, dia dah jual 75%. Maknanya berapa banyak dia dah jual? Dia dah jual sebanyak 75% time 50,000. Jadi baki yang belum terjual adalah 12,500. Okey, 12,500. So macam mana kita dapat 12,500? Ya, 50,000 time 25%. Okey. Jadi how would H would have a profit of 10,000 from the sale of inventory to S? Ya, from company level. Maknanya H kata saya dapat profit sebanyak 10,000. Ya, saya dapat profit sebanyak 10,000. However, from the point of view of the group, there is still unsold inventory. Maknanya ada lagi inventory yang belum terjual sebanyak 12,200. Jadi daripada 12,500 tadi, masih lagi ada lagi unrealized profit ataupun profit yang masih lagi belum jelas. Yeah. Only 75% of the profit is realized and it has already been sold. Okay. Therefore, there will be unrealized profit, URP, on the unsold inventory, and the unrealized profit is recorded by the seller. Okay. Jadi siapakah seller dia? Seller dia adalah H. So, how much is the unrealized profit? Unrealized profit is 12,500 times 25 over 125 equal to 2,500. Jadi masih ada lagi unrealized profit sebanyak 2,500. So macam mana kita nak trade 2,500 unrealized profit? Ya, treatment dia adalah apabila H adalah seller. Jadi macam mana kita nak record? We are going to debit the retained profit of H sebanyak 2,500 dan kita akan kredit inventory sebanyak 2,500. Okey. Jadi sebenarnya apakah dia unrealized profit ni? Unrealized profit ni apa sebenarnya? Unrealized profit ni sebenarnya adalah profit yang masih lagi berada di dalam group. Dia macam ni cerita dia. Parent dengan subsidiary ini dia memanglah company lain-lain. Ya, parent adalah company lain, subsidiary company lain. Parent boleh jual kepada subsidiary, subsidiary boleh jual kepada parent, macam biasalah. Cumanya from viewpoint of the group. Ya, viewpoint of the group. Viewpoint of the group maknanya group of that comprise of parent dengan subsidiary ini. Okay, from the viewpoint of the group, profit tadi adalah profit yang tidak realize. Maknanya profit yang tak boleh diiktiraf. Ya, profit yang tak boleh diiktiraf. Selagi mana profit tadi belum keluar daripada group. Jadi tadi parent jual kepada subsidiary. Ya, parent jual kepada subsidiary. Jadi parent tu adalah member of the group. Subsidiary pun member of the group juga. Ya. Jadi bila parent jual dengan keuntungan kepada subsidiary sebanyak 10,000, profit tadi tidak diiktiraf oleh group. Profit tadi boleh diiktiraf oleh parent tetapi tak boleh diiktiraf oleh group. So, kalau katakan subsidiary belum jual langsung inventory yang dibeli daripada parent tadi, maka profit sebanyak 10,000 tadi dikira sebagai unrealized profit. Iaitu profit yang tidak diiktiraf oleh group dan kita kena keluarkan daripada profit of the group. Okey, manakala dalam kes soalan ini tadi, subsidiary telah menjual 75% daripada goods tadi. Ya, telah menjual sebanyak 75%. Maknanya profit yang telah boleh diiktiraf adalah sebanyak 75% daripada profit. Ada lagi baki profit sebanyak 25% yang masih lagi belum boleh diiktiraf sebab profit tu masih lagi berlegar-legar di dalam grup. Itu sebabnya profit yang sebanyak 2,500 tadi dikira sebagai unrealized profit dan kita kena debit dekat retained profit of H sebanyak 2,500 dan kita kredit inventory sebanyak 2,500.
Inventory pula, kenapa kita kredit inventory sebanyak 2,500? Sebab inventory tu jadi overstated apabila ada profit. Kan? Sepatutnya kan inventory ni at cost. Tetapi yang ni inventory at selling price. Ya, inventory at selling price. Jadi dah tak betul lah. So, apa yang kita kena buat adalah kita kena kredit inventory tu. Pada inventory overstated, kita kredit inventory. So, journal entry dia debit return profit of H dan kredit inventory sebanyak 2,500. Okay. If S is the seller, kalau S pula yang jual, macam mana pula? Jadi kita akan debit return profit of S dan kita akan kredit inventory. Ya, kita akan kredit inventory of H lah. Inventory of H. Jadi inventory of S. Kita tulis inventory pun cukup dah. Ya. Okey. Seterusnya, the unrealized profit is calculated based on two ways. Unrealized profit ni kita boleh calculate dengan dua cara. Cara yang pertama adalah cara markup. Cara yang kedua adalah cara margin. Okey. Jadi awak tengok sekejap ini. Tengok sekejap URP calculated in two ways ni sekejap. Sekali saya akan kembali. Okey, sekarang ni kita tengok macam mana kita nak calculate unrealized profit. Ada dua cara. Okey. Yang pertama based on markup, based on markup ataupun on cost. For example, 25%, bila dikata 25% on cost, 25% profit on cost, maknanya apabila kita calculate, kita akan kali whatever amount of sale tu kali dengan 25% bagi dengan 125%. Okey, sebab apa? Sebab gunakan markup formula ni, cost adalah 100%, profit 25%, selling price is 125%. Okey, itu menggunakan formula markup, Jadi bila kita guna markup, maknanya kita akan based on cost is 100%, profit is 25%, selling price is 125%. Okay, itu first formula to calculate the unrealized profit. Manakala kita ada second formula iaitu margin. Margin ni, apabila kita gunakan formula margin to calculate the profit, the formula will be 25% on 100% kali dengan inventory balance. Okay. So, apakah beza di antara markup dengan margin?
Dalam markup, selling price adalah 125%. Dalam margin, selling price adalah 100%. Kemudian profit is 25%, cost is 75%. Jadi itu beza. Jadi kalau dalam soalan dia kata based on cost, maknanya markup. Kalau based on selling price, maknanya margin. Okey. Jadi margin ataupun markup akan menghasilkan unrealized profit yang berbeza. Jadi dalam contoh di atas tadi, kalau kita gunakan markup, kita dapat 2,500 tu dengan formula markup. Kalau dengan formula margin, kita tak akan dapat 2,500. Kita akan dapat angka lain. Tapi kita tak akan gunakan contoh yang sama lah. Ya, okey. Jadi kita akan tengok satu example, yang mana dalam example ni akan ada unrealized profit. Kita tengok example di sini. Example di sini, statement of financial position of H&S as at 31st December 2019. Kita ada non-current asset. Kita ada investment in S at cost sebanyak 108,000. Okey. Kemudian saya akan highlightkan dekat situ inventory. Sebab unrealized profit ni dia akan berkait rapat dengan inventory. Okey. Kemudian saya highlight juga ordinary share capital dan juga retain profit untuk kita calculate goodwill kita. Okey. Jadi additional information. H acquired 100,000 of 150,000 issued ordinary share. 100 daripada 150,000. Maknanya 2/3 daripada total ordinary share of S when the retained profit of S had a credit balance of 12,000. Okey, jadi maknanya kita clear kat sini. Acquire 2/3 daripada ordinary share ketika retained profit of S dalam kedudukan dia ada positif RM12,000. During the year ended 31st December 2019, H sold inventories amounting to 50,000 to S. Sold inventories amounting to 50,000 to S. Jadi 50,000 ni adalah selling price bagi H. Selling price. H invoice goods at cost plus 25%. Jadi macam mana dia dapat 50,000 tadi? 50,000 tadi dia dapat dengan cara cost plus 25%. Jadi dalam 50,000 ni ada cost, ada profit sebanyak 25%. Meanwhile, 20,000 of the invoice price of these goods still remain in the closing inventory of S. Jadi maknanya daripada 50,000 yang dibeli daripada H tadi, S masih lagi belum jual sebanyak 20,000. 20,000 masih lagi belum terjual. Jadi telah terjual 30,000, belum terjual lagi 20,000. Persoalannya, berapa banyakkah dia punya profit yang masih lagi belum realized? How much is the unrealized profit? How much is the unrealized profit? Formula of calculating the unrealized profit just now, this one is under cost, maknanya cost plus. Cost plus is markup formula. So how are we going to calculate the unrealized profit? The unrealized profit will be based on unsold inventory 20,000 time 25% markup divided by 125%. That is the selling price. Okay, jadi 20,000 time 25 over 125. That is the amount of unrealized profit. Required, prepare the consolidated statement of financial position of H and its subsidiary S as at 31st December 2019, incorporating this unrealized profit. So, since H is the seller, the cost plus 25%, that is markup. Cost is 100% and profit is 25%. Invoice price ataupun selling price is 125%. So now, how are we going to calculate the unrealized profit? The unrealized profit is
25 over 125 times 20,000. That is equal to 4,000. Equal to 4,000. Jadi dengan menggunakan markup formula, unrealized profit adalah 4,000. Okay. So we have to prepare the statement of financial position. Therefore, we need to calculate just now we have calculated the percentage of holding. Yeah, the percentage of holding is how many percent just now? 2/3. Yeah, 2/3. The controlling interest is 100 divided by 150. That is 2/3 or 66.66666667%. Okay, and the non-controlling interest is 1/3. So from there we can calculate our goodwill. Yeah, we can calculate our goodwill. So the goodwill will be calculated based on comparing the consideration transferred plus NCI and the fair value of net asset. Okay, consideration transferred from the question is 108, and then fair value of net asset comprised of ordinary share of 150,000, retained profit is 12,000, total is 162,000. Okay, and the non-controlling interest is 1/3 of 162,000, that is equal to 54,000. When we add the consideration transferred and the non-controlling interest of 54,000, the total is 162,000. So now, fair value of investment is 162,000, and the fair value of net asset is also 162,000. So there is no goodwill, there is no bargain purchase. There is no goodwill and there is no bargain purchase. And the amount of NCI can go straight to NCI column here. Okay, the rest of the analysis, with the rest of the analysis, do we have preferential capital? We do not have preferential capital. In the question, do we have preferential capital? There is no preferential capital. Okay. Okay, what is next? Next, we need to analyze the retained profit of S. Retained profit of S carried down is 48,000. Retained profit of S carried down is 48,000, and then we minus the pre-acquisition profit of 12,000. So the balance of the profit carried down is 36,000. Out of this 36,000, 2/3 goes to group retained profit, and 1/3 goes to non-controlling interest. And next one is retained profit of H. Retained profit of H 100,000. We need to minus the unrealized profit of inventory. So this is the new thing, unrealized profit of inventory. Just now we have calculated amounted to 4,000, and this 4,000 is new thing in this subject. Ya, jadi kita kena tolak 4,000 ni sebab apa? Sebab yang jual adalah parent. Kalau subsidiary yang jual, kita tolak dekat subsidiary. Ya, kalau subsidiary yang jual, kita tolak dekat subsidiary. Kalau parent yang jual, kita tolak dekat parent. So 100 minus 4 is equal to 96. 96 balance of profit of the parent goes to group retained earning. So bila kita campur semua sekali, 24 plus 96 equal to 120, and 12,000 tadi campur dengan 44 dengan jadi 66. 66 untuk NCI dan 120,000 untuk group retained profit. Next step is to show the statement of financial position. Kita tengok dalam statement of financial position, tidak ada perubahan apa-apa ya dalam non-controlling non-current asset. Dan current asset kita campurkan asset of the parent plus asset of the subsidiary, 335,000. Okay, goodwill tadi kosong. Current asset, inventory we add the inventory of the parent plus subsidiary, minus 4 unrealized profit. Ya, minus 4 unrealized profit kat situ. Okay, unrealized profit.
Is that okay? Kita tolak unrealized profit kat situ ya. Sebab apa unrealized profit? Kita kata tadi, kita debit retained profit of H dan kita credit inventory of S. So ni kita tolaklah inventory kita dengan 4,000. Jadi profit kita tolak 4,000 dah dekat analysis. Okay. Kemudian trade receivable, kita campurkan parent dengan subsidiary, bank pun parent dengan subsidiary. Total asset 458. Equity and liabilities, ordinary share, parent, retain profit daripada atas tadi 120 dan NCI 66 daripada atas tadi. Seterusnya trade payable 50 campur 22. 50 campur 22 kita dapat 72. Okey, kelas. Jadi inilah contoh untuk unrealized profit. Jadi unrealized profit ni boleh berlaku sama ada yang jual adalah parent ataupun yang jual adalah subsidiary. Yang jual parent pun unrealized profit, yang jual subsidiary pun unrealized profit juga. Okey. Jadi kita boleh tengok kat sini, kita tengok kat sini. If margin, kalau margin pula. Kalau margin berapa dia punya profit? Kalau margin. Jadi kalau margin dengan menggunakan formula margin, dia punya unrealized profit akan jadi 5,000. Sebab apa 5,000? Sebab unrealized profit is 25% over 100. 25% over 100 kali dengan 20,000 sama dengan 5,000. So apa yang kita kena buat? Debit retain profit of H 5,000, credit inventory of S 5,000. Okey. Tadi masa kita calculate gunakan kita menggunakan markup, kita dapat 4,000. Bila kita guna margin, profit dia adalah 5,000. Okey, jadi kita berhenti sekejap di sini, kita perhati boleh tak faham, Kita cuba fahamkan unrealized profit tu. Apakah dia unrealized profit dan macam mana caranya kita nak trade unrealized profit. Jadi boleh nampak dekat situ unrealized profit yang pertama kita tolak daripada retain profit of penjual. Yang kedua kita tolak daripada inventory of pembeli. Ada apa-apa soalan di sini? Okey, tak ada soalan ya. Okey, kita cuba tengok soalan dalam buku. Okey, soalan dalam buku untuk tajuk yang ini ya. Okey, kita boleh tengok contoh soalan 12.1. Okey, soalan 12.1.
saya akan tunjukkan soalan 12.1 ni. Kita cuba buat 12.1 ni. Sekejap ya. Saya masukkan soalan dalam grup WhatsApp. Okey, dapat tak soalan? Dapat tak soalan daripada WhatsApp tu? Dapat video. Dapat ya. Okey, tengok soalan tu ya. Okey, tengok soalan tu. Soalan tu adalah, given below ada statement of financial position of Randy and Paula. Okay, Randy and Paula as at 31st December X2. Okay, so apa yang ada kat situ, kita tengok equity and liabilities. Kita tengok yang Paula lah Paula, kita ada 400,000 ordinary shares valued at 500,000. Lepas tu dia ada retain profit 200,000 dan liabilities 20,000. Okay. Seterusnya, untuk aset pula. Aset kita tengok investment in 360,000 ordinary share of Paula. Cost dia 550,000. Ya, cost dia 550,000. Yang lain-lain tu, okey, kita tengok inventory. Inventory ada dua. Inventory of Randy, inventory of Paula. 60,000 dan 50,000. Additional information. Additional information. Number 1, Randy bought ordinary shares of Paula on 1st January X1 when the retained profit of Paula was 100,000. In year X2, Randy. Ini, okay, yang pertama tadi cerita pasal acquisition. Okay, yang keduanya cerita tentang in year X2. Ya, in year X2, Randy sold 50,000 selling price of inventories to Paula. Randy invoice Paula for the goods at cost plus 35%. Ya, pada cost kali dengan 35%. Jadi maknanya dia menggunakan formula markup lah. Ya, dia gunakan formula markup. Paula still has 25,000 invoice value of this inventories. Daripada total 50,000 tadi, dia baru dapat jual separuh saja. Separuh lagi belum terjual. Di persoalan dia sekarang ni, berapakah amount unrealized profit? Ya, berapakah amount unrealized profit? So amount of unrealized profit itu adalah 25,000 kali dengan berapa persen? 25 bagi 125. Ya, 25,000 kali dengan 25 bagi dengan 125. Itulah amount of unrealized profit. Paula owes Randy 6,000. Jadi Paula owes Randy 6,000. Apa makna owe ni? Maknanya dia berhutang dengan Randy. Paula ni berhutang dengan Randy sebanyak 6,000. Kat mana tu kita nak letak tu hutang dia tu? Hutang tadi adalah
terletak pada ada current asset, ya. Ada current asset dengan liability. Maknanya dalam liability of Paula tu ada 6,000 due to Randy, manakala dalam ada current asset of Randy pula ada 6,000 due from apa namanya, due from Paula sebanyak 6,000. Okey, sebanyak 6,000. Seterusnya, goodwill is impaired by 20%. Ya, goodwill impaired by 20%. Apa maknanya? Kita kena calculate lah dulu goodwill kan. Calculate dulu goodwill, lepas tu goodwill tadi impaired sebanyak 20%. Ya, goodwill impaired sebanyak 20%. So itulah keseluruhan daripada soalan tu. Jadi kita cuba buat sama-sama, ya. Mula-mula kita calculate goodwill, kemudian kita selesaikan masalah unrealized profit. Okey, kelas? Boleh? Jadi first kita akan calculate dulu goodwill. Kita calculate goodwill sama-sama. Jadi saya bagi masa 5 minit untuk calculate goodwill ni. Boleh tak nak calculate goodwill? Berapa banyak goodwill kita? Boleh ya, saya bagi masa 5 minit untuk calculate goodwill. Okey. Kita buka new file. Sekejap ya. Okey, kita buka satu new file. Kita nak tengok berapa banyak dia punya goodwill. So, first calculate the goodwill. Jadi, kita sama-sama buat goodwill ni, calculate goodwill. Apakah first step of calculating the goodwill? Kita letakkan consideration transfer. Consideration transfer. Berapa banyak consideration transfer? Berapa banyak kelas consideration transfer? $550. Okay. Consideration transfer $550. NCI berapa? NCI kita belum tahu lagi. Fair value of net asset. Fair value of net asset of subsidiary. Comprised of ordinary share capital. Berapa? Ordinary share capital of subsidiary ada berapa kelas? $500. Betul? Okey. Lepas tu, retain profit on the date of acquisition. Sekejap. Retain profit on the date of acquisition. 250. 250. Ya. Return profit on DOE On DOA. Berapa? Ada tu. A, dekat A. 100. 100. Okey.
Ada lagi benda lain tak? Tak ada lagi? Tak ada benda lain kan? Tak. Okey, so kita totalkan amount dia adalah 600. Ya, 600. Okey. NCI berapa? NCI berapa persen? 1/3 kali 1/3 ni soalan tadi bukan sorry. Okey, dia beli 360 daripada 400. Kan? 360 daripada 400. Jadi kita lupa nak calculate lah dia punya percentage of holding tadi. Percentage of holding. Holding sama dengan 360 bagi 400. Berapa persen? Buat 80%. Ke 90? %, 90%. NCI dia berapa persen? NCI sama dengan 10%. Okey. So NCI sini 10%. Dengan 600. Dengan berapa? 60 kan? 60. 550 campur 60. Kita dapat berapa? Kita dapat 610. 10. Okey. 10 compare dengan 600. Ada baki 10. Goodwill 10. Goodwill 10. Okay. Kita buat sama-sama ni. Semua dapat ke? Dapat sir. Dapat Okey, kita dapat 10 goodwill. Apa yang selanjutnya? Okey. Additional information 2. India X2. Randy sold 50,000 selling price of inventories to Paula. Randy invoice Paula the goods to Paula at cost plus 25%. Okey, jadi kita nak calculate pula yang kedua, unrealized profit. Sama dengan apa unrealized profit? 25 bagi dengan 125 di unsold inventory. Inventory berapa? 25,000. 5,000. Unsold inventory 25,000. So berapa jawapan dia? $25 over 125 time 25,000. Berapa dapat? 5,000. 5,000. So 5 jawapan dia 5. Kita nak sesuaikan atas tu 550 tu maknanya 550,000. So 5,000 5 sajalah. Okay, next. Unrealized profit kita ada 5. So macam mana kita nak trade unrealized profit ni? Debit apa, kredit apa? Siapa jual?
Retained profit of Randy. Ya, sebanyak 5,000 kredit. Inventory. Ibu juga lah. Okey. Okey, seterusnya kita akan prepare kita punya, okey. Dia kata owing ni. Paula owes Randy 6,000. Paula owes Randy 6,000. Jadi ini pula debit liability. Debit liability of Paula. Ya. Paula sebanyak 6,000 kredit. Okey. Liability, kredit, bukan liability, asset. Credit other current asset. OCA, credit OCA of Randy 6,000. So lepas daripada ni kita dah boleh buat lah kita punya statement of financial position. Consolidated of financial position. Okay, consolidated statement of financial position. Okay, tapi sebelum tu, okay, kita kena analyze dulu lah ya. Analyze the financial statement. Analysis. Statement, ya, carry down. Okay, kita akan buat kotak. Insert table. Okay, sini kita akan letak group retained profit, GRE. Sini kita letak NCI. Okay, on the date of acquisition, NCI berapa tadi? 60. So, lepas tu kita teruskan dengan retained earning of Paula. Earning of Paula. Retained earning of Paula. Carry down. Retained earning of Paula carry down. Kita ada sebanyak 200. Okay, 200. Tolak dengan retained earning at DOA. Tadi 100. Baginya adalah 100. 100. Okey, untuk GRE 90%. Jadi 90 kita buat ke sini. 90, sini 10. Okey. Seterusnya, retain earning of Randy. Carry down. Berapa? 250. 250. Ada adjustment tak? Unrealized profit. Of inventory. Okay. Berapa? Berapa tadi? 5. 250 tolak 5.
Lepas tu goodwill impaired by 20%. Okay, goodwill pula. Goodwill impaired. Impaired by 20%. Okay, berapa tadi goodwill kat atas? Kita dapat goodwill tadi sebanyak 10. Impaired by 20%. Pada impaired by 2. Impaired by 2. Okay, 250 tolak 7. Kan? 243. Okay, betulkan. 243 campur 90. 3, 3, 3. Campur 10, 70. Okay, next. Consolidated statement of financial position. Okay. Start dengan yang pertama. Asset. 1st December X. Start dengan item pertama. Non-current asset. Current asset. Parent campur subsidiary 450 campur dengan 620. 450 campur 620. Berapa? Satu 1070. Yes, 1070. Alright. Angka yang kedua. Goodwill. Berapa goodwill? 10 tolak 2. Dan 8. Yang ketiga, inventory. Berapa inventory? 60 campur 50. Tolak. Tolak berapa? URP. Tolak 5. 60, 110. Tolak 5. 105. Okay, ada current asset. Current asset 40 campur 50. 40 campur 50. Tolak berapa? Tolak 6. 60 tolak 6. 84. Total asset. Tujuh kosong campur 8 campur 105 campur 84. Berapa? Satu 267. 67. Next, okay. Ordinary share capital. Okay. Berapa?
800. Apa lagi? Retain profit. Daripada atas, retain profit 333. Dan controlling interest. Ambil daripada atas. Oops. Lama, mana pergi? Dan terus ambil daripada atas 70. Last sekali, liability. Is parent 50. 3 20. Tolak 6. Tolak 6, 64. Okay. Total equity and liability sama tak? Sama sah. 167. Okay, so jadi saya harap awak boleh follow semua ni, macam mana caranya kita calculate dan kita prepare sampai habis. Prepare sampai habis statement of financial position. Okay, boleh faham semua? Boleh ya? Boleh sah. Alright. Seterusnya kita masuk kepada next. Next kita nak tengok subtopik lain. Okay. So tadi kita dah ada kat sini. Sekarang kita sambung lagi. Intra-group sale of non-current asset pula. Ya. Intra-group sale of non-current asset. Tadi kita cerita tentang inventory. Sekarang ni kita nak cerita tentang non-current asset. Apakah non-current asset? Non-current asset tu seperti property, plant, equipment, motor vehicle, machine. Itu adalah non-current asset. See? So, same as per sale of inventory, the adjustment of unrealized profit is to be made. The adjustment are made to remove the unrealized profit and disclose the asset at carrying amount to the group. You need to determine unrealized profit and depreciation. Who sell to whom? Okay, kemudian both URP and depreciation are recorded by the seller. Kemudian, for example, H sold a delivery van to S. The record is as follows. Okay, jadi kalau H yang jual kepada S. Okay, debit retain profit of H, credit asset. Credit asset. Kemudian, to record the amount of depreciation pula. Kalau asset tadi adalah depreciable asset, okay, kita akan debit asset dan kita credit retain profit of H. Jadi kalau ada unrealized profit, lawan dia adalah over provided depreciation. Sebab itulah kita debit asset dan credit retain profit of H. Jadi kat sini siapa yang jual dengan keuntungan, maka adjustment kita akan buat dalam account dia. Account unrealized profit pun dalam account dia, account depreciation pun dalam account dia. Jadi apa tujuan dia kita letakkan dalam account penjual ni, unrealized profit dan juga depreciation? Sebab kita nak eliminate unrealized profit tadi dengan depreciation. Jadi selepas habisnya useful life, katakan useful life 5 years, the balance is 0. Mula-mula ada unrealized profit. Katakan unrealized profit tu
sebanyak 10,000 kan. Lepas tu remaining useful life dia 5 tahun. Jadi setiap tahun kita akan eliminate depreciation dan unrealized profit tadi sebanyak 2,000, 2,000, 2,000 selama 5 tahun. Jadi selepas 5 tahun, kita dah berjaya eliminate keseluruhan daripada unrealized profit tadi dari group. Itulah tujuan dia. Sebab apa kita record semuanya dalam buku seller. Bukan satu dalam buku seller, satu dalam buku buyer. So kalau seller yang jual, seller itu adalah holding, maka kita akan record unrealized profit dalam holding dan over provided depreciation pun dalam holding. Kalau seller itu adalah subsidiary, kita akan record dalam subsidiary. Kita akan record dalam subsidiary sama ada unrealized profit dan juga depreciation over provided tadi. Okey. Jadi maknanya kalau S yang jual, apa yang kita akan buat? Debit retained profit of S, credit asset. Okey. Tetapi apabila berlakunya depreciation over provided, kita akan debit asset, credit retained profit of S. Okey. Jadi pokok pangkalnya kita kena ingat apabila berlaku disposal of non-current asset, kemudian mengambil keuntungan, maka adjustment akan kita buat dalam buku seller. Buku seller ni maknanya siapa yang menjual aset tadi. Okey. So kita tengok illustration 2 in page 437. Okay, illustration 2 in page 437. Dia kata apa? H control 90% of S. H sold motor vehicle carrying amount 10,000 for 15,000 to S. The remaining useful life is 5 years. Okey, jadi soalan dia begini. H ni control S sebanyak 90%. Maknanya S adalah subsidiary, H adalah parent. Percentage of interest 90%, NCI is 10%. H sold motor vehicle carrying amount 10,000 for 15,000. Apa maksudnya? Carrying amount dia, ataupun net realizable value, bukan net realizable value, apa ni? Net book value dia adalah 10,000, dijual pada harga 15,000. So dia mengambil keuntungan sebanyak 5,000. Boleh tak dia ambil keuntungan? For group, for group purpose, no, cannot. For business purpose, yes. Of course lah, kita nak jual sesuatu, kita nak ambil keuntungan. Tak ada masalah sebenarnya. Tetapi masalahnya apabila kita nak buat consolidated financial statement. Keuntungan tadi tidak diiktiraf. Keuntungan tidak diiktiraf oleh group. Oleh individual company diiktiraf lah. Profit tadi 5,000. Tetapi bagi group, dia tak iktiraf. And then the remaining useful life is 5 years. Kita tengok tadi the difference is 10,000 and 5,000 and 50,000. So the difference is 5,000. Unrealized profit 5,000. Remaining useful life is 5 years. Jadi berapa banyak depreciation over provided? Setahun. Over provided sebanyak 5,000 bagi dengan 5 tahun. Jadi 1,000 setahun. From H point of view, H has profit of 5,000 and has disposed the motor vehicle. From S point of view, S recorded motor vehicle at 15,000 and provide depreciation 15,000 divided by 5, iaitu 3,000 depreciation for the year. Dan carrying amount dia adalah 12,000. From consolidated account view, the depreciation should be 2,000 only. Sebab carrying amount adalah 10,000 bagi dengan 5 years. Dan carrying amount dia adalah 8,000, iaitu 10 tolak 2. Jadi disebabkan ada perbezaan ini. For the group, it is only 10,000. For the company, it is 15,000. Okay. Kemudian group calculate depreciation berdasarkan kepada 15,000. So dia dapat depreciation 3,000. Sedangkan for the group depreciation is 10,000 divided by 5. Only 2,000. Jadi terdapat perbezaan sebanyak 1,000 pada setiap tahun tu dari segi calculation of goodwill. Okay. Jadi goodwill ni kita panggil goodwill over provided. Adjustment is to be made to adjust the unrealized profit and the over provided depreciation as if
there were no sales to S. Okay, jadi apa yang kita perlu buat? Siapa yang jual? Siapa yang jual? Yang jual adalah H. So, kita akan debit retained profit of H 5,000. Dan kita akan kredit motor vehicle 5,000. Itu untuk unrealized profit. Kemudian seterusnya, adjustment for over provision of depreciation 5,000 divided by 5. That's 1,000 per year. Please take note when the sale transaction happen, if the transaction was 2 years ago, then the over depreciation would accumulate at 2,000. That is 5,000 divided by 5 times 2 years. Jadi kita kena tengok bila berlakunya jualan. Kalau jualan berlaku pada tahun ni, maka over provided depreciation hanyalah 1,000. Ya, kalau katakan jualan berlaku pada tahun lepas, over provided depreciation sebanyak 2,000. Kalau dah 3 tahun, 3,000. Kalau dah 5 tahun, habis dah 5,000. Okey, 5,000. Okey, jadi kalau cuma setahun, macam mana kita nak record? Debit motor vehicle 1,000, credit retained profit of H 1,000. Jadi kita eliminate sikit-sikit. Jadi kita debit retained profit 5,000. Sekarang ni kita credit retained profit 1,000. Sikit-sikit. Okey ya, sikit-sikit. So, kita tengok example 4. Example 4 dalam textbook. Panjang sikit soalan ni. Sikit dia. Okay. Example 4 in textbook. Page 439. Telah dituliskan semula di sini. Statement of financial position of H and S as at 31st December 2019. Okay. Dan current asset ada 3. Ada land, ada plant, ada motor vehicle. Kenapa agaknya ada banyak non-current asset ni? Sebab kita nak tengok apabila berlaku jualan kepada non-current asset tadi. Kan? Okay. Jadi kita tengok ada 3 non-current asset, land, plant dan motor vehicle. Kemudian total investment at cost 350,000. Okay. Kemudian kita ada current asset, inventory, trade receivable dan bank. Okay. Equity and liabilities. Ordinary share of S 400,000. Retained profit 100,000. Okay. Additional information. Additional information. On 1st January 2013, H acquired 300,000 or 400,000. Berapa persen tu? 300,000 or 400,000. Berapa persen? 300 over 400. How many percent? 75%. 75%. Okay. So they acquire 75%, maknanya non-controlling interest is 25%. Okay. When the retained profit of S was 60,000, ini adalah retained profit on the date of acquisition. B, during the year 2018, S sold a piece of land with carrying amount of 40,000 for 60,000. Ya. Pagi-pagi lagi dah jual tanah. Jual tanah Okay. S jual tanah kepada siapa? Kepada H lah. S jual tanah kepada H. Okey, tanah tu dia punya carrying amount 40,000, jual pada harga 60,000. Dapatlah gain ataupun profit sebanyak 20,000. Okey, boleh tak dia ambil profit 20,000 tadi? Boleh, tak ada masalah. Ambil profit 20,000. Tetapi for group point of view, 20,000 is unrealized. Unrealized and need to be eliminated. Itu untuk group purpose. For individual, no problem. Individual boleh saja kita nak jual pada harga ditambah dengan keuntungan. Kemudian at beginning of year 2019, H sold to S a plant with a carrying amount of
20,000 for 30,000. Okay. H pun sama juga. Dia jual plant yang carrying amount dia 20,000 pada harga 30,000. So dia mengambil keuntungan sebanyak 10,000. The remaining useful life of the plant on the date of sale was 10 years. The policy of the group is to depreciate plant on straight line method, giving full year depreciation in the year of purchase and none in the year of disposal. Okay. Soalan dia prepare consolidated statement of financial position. Okay kelas, apa yang kita perlu buat dulu kat sini? First, of course lah kita kena identify percentage of holding tadi. Ada kawan awak dah jawab tadi, iaitu 75%. Okay. Dan NCI is 25%. Next, kita nak calculate pula unrealized profit untuk dua benda ni. Untuk dua benda ni iaitu B dan C. Okay. So, kita nak buat apa? Kita akan teruskan dengan melihat kepada jawapan yang berikutnya. Okey, yang pertama kita nak tengok sale of land tadi. Sale of land. Ada profit ke tidak? Ada. Itu profit dia sebanyak 20,000. 20,000 adalah unrealized profit. Unrealized profit ni kita kena keluarkan daripada retain profit of H. Retain profit of, siapa yang jual tadi? Retain profit of S. S yang jual. Retain profit of S sebanyak 20,000. Debit retain profit of S 20,000 dan kredit aset tersebut lah. Jadi kat mana kita nak letak 20,000 tu? Kita nak tolak daripada S punya profit dalam analysis of financial statement. Okay. Depreciation ada tak untuk land ni? Tak ada depreciation land. Who sell the asset? S sell to H. So both URP and depreciation are recorded by S. Tapi dalam ni tak ada depreciation. So S akan record apa? Debit retain profit of S, credit land 20,000. Itu saja. Untuk item yang kedua, unrealized profit on plant. For the sale of plant, unrealized profit and depreciation. A, unrealized profit, how much? 30,000 selling price minus 20,000 carrying amount. So unrealized profit is 10,000. Unrealized profit is 10,000. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya depreciation. Ada depreciation sebab dia ada useful life date. Useful life date 10 years. Jadi 10,000 depreciation. 10,000 unrealized profit divide by 10 years untuk dapat depreciation over provided for the year. 10,000 bagi 10 sama dengan 1,000. Okay. Who sell to whom? Siapa yang jual kepada siapa? H sold to S. H sold to S. So both unrealized profit and depreciation are recorded by the seller, that is H. So apa yang perlu dibuat? Debit retain profit of H 10,000, credit plant 10,000. Seterusnya untuk depreciation, debit plant 1,000, credit retain profit of H 1,000. Okay, sekarang ni kita nak calculate goodwill dan analyze the financial statement. Calculate goodwill and analyze the financial statement. Mula-mula kita calculate goodwill lah. Okay, kita calculate goodwill. Berapa banyak goodwill dia? Okay, jadi kalau kita tak nak tengok dulu jawapan, kita cubalah buat, kita cuba buat calculate dulu sendiri. Kemudian kita tengok jawapan dia berapa. Okay, jadi di sini consideration transfer dia adalah 350,000. Betul? $350,000. Kemudian kita cari fair value of net asset, ordinary share capital,
400,000, retain profit 60,000 on the date of acquisition. Jadi totalnya fair value of net asset adalah 460,000. Okay. Kemudian non-controlling interest adalah 25% of 460,000. So 25 times 460 equal to 115,000. Campur consideration transfer 350,000. Totalnya 465,000. Apakah dia 465,000? Itu adalah fair value of investment. Fair value of investment in subsidiary. Okay. 465 compared to 460. Kita dapat difference dia sebanyak 5,000 iaitu goodwill. So dapatlah goodwill 5,000. Kita teruskan dengan analisis. Analisis bermula dengan non-control interest on the date of acquisition. Kita ada 115,000. Yang tidak ada preference share. Kita teruskan dengan analysis further. Retain profit of S. Retain profit of S 100,000 minus pre-acquisition retain profit 60,000. Tinggal berapa tu? Tinggal 40,000. Kemudian dia minus further unrealized profit of land. Unrealized profit of land amounting to 20,000. Maka baki profit dalam S tinggal 20,000 sahaja. 20,000 sahaja. Kemudian macam mana kita nak agihkan 20,000 kepada group retain profit dan NCI? According to the percentage. Percentage 75% dan 25%. So, 75% of 20,000 is 15,000. 25% of 20,000 is 5,000. Okay. Dan seterusnya, retain profit of H. Retain profit of H from the equation it is 1200,000 dan dia ada unrealized profit on plant sebanyak 10,000 dan juga over provided depreciation sebanyak 1,000. Okay, 1,000. So, kita totalkan retain profit of H ni 200 tolak 10 campur 1, 191. 191 terus pergi ke group retain profit. Campur dengan 15, dapatlah 206. NCI 115 plus 5 equal to 120. Is that okay, class? I hope you are following. Okay, sir. Dan next one, next one. Consolidated statement of financial position. Selepas kita buat analisis, kita buat consolidated statement of financial position. Okay. Consolidated statement of financial position. Land. Kita tengok land kita. Land kita dah ada adjustment sekarang ni. Okay, land kita adalah land of the parent 200, land of the subsidiary 200 minus 20,000 unrealized profit. Unrealized profit of land 20,000. Jadi total land kita adalah 380,000. Okay, 380,000. Seterusnya plan. Okay, plan pun ada adjustment juga. Plan So plan 80,000 plus 200,000. 80,000 of the parent, 200,000 of the subsidiary minus unrealized profit juga 10,000. Itu kita add back. Kita add back apa ni? Kita add back 1,000. 1,000 ni adalah over provided depreciation. Ya, kita campur balik over provided depreciation masuk dalam plan. So our plan is 271,000. Motor vehicle, no adjustment. We just add together 60 plus 40 equal to 100. Seterusnya, kita ada goodwill. Goodwill kita kekal pada nilai 5,000.
Inventories tak ada adjustment lah. Ni tajuk dia tajuk non-current asset. Jadi inventories tak ada adjustment. Inventories kita 40 campur 30. 40 campur 30. Sama dengan 70. Okey. Kemudian trade receivable. Trade receivable 20 campur 30 sama dengan 50. Bank 0 campur 50 sama dengan 50. Total asset 926,000. Okey, equity and liabilities. Ordinary share 500,000. Ordinary share 500,000. Return profit dan non-control interest kita dapat daripada atas tu calculation of analysis of financial statement. Betul tak 206 dengan 120? Ada tadi. Ni dia. 206 dengan 120 ya. Okey. Dan seterusnya trade payable trade payable pun tak ada adjustment apa-apa. Dan overdraft. Overdraft pun tak ada adjustment, kita campurkan saja. Okey kelas? Ya. Kalau ada unrealized profit untuk depreciable asset, maka akan ada over provided depreciation yang kita perlu kira dan perlu adjust dalam kita punya financial statement. Okey, jadi untuk yang itu bolehlah kita tengok soalan 12.2. Tengok pula soalan 12.2. Okey ya, kita tengok soalan 2. Soalan 2 tadi saya belum bagi soalan. Tadi baru sekerat soalan baru sekerat soalan tu. Saya bagi pula soalan 2. Soalan 2. Soalan 2. Okey. Di soalan 2 ni, from the information given, you are required to prepare the consolidated statement of financial position as at 31st December X4. Okay, as at 31st December X4.
The following are the statement of financial position of Hayes and Days as at 31st December X4. Okay, kat situ ada ordinary share capital 900 dan 500, retained profit, opening balance 150 and 100, profit for the year 250 and 200, dan current asset 520 600, investment in ordinary share of Days 400,000, inventory 80,000, sundry net current asset 300 and 100. Okey. Sekejap ya. Kita tengok soalan. Okey, nampak ni soalan dia. Ini soalan dia yang saya bacakan tadi. Okey, kemudian kita tengok juga dia punya soalan dekat bawah dia. Ni kena besarkan sikit lah. Tak boleh besarkan. Okey. Hayes purchase 280,000 or 400,000 issued ordinary share of Days on 1st April X4. 280 daripada 400. Berapa persen tu? 280 daripada 400. Come on. 240 out of 400. 60%. Ya, 60%. Kemudian, at the end of the year, they sold inventory is costing 50,000 for 70,000 to Hayes Berhad. Hayes Berhad sold one half of these inventories. Okay, jadi yang situ ada unrealized profit on inventory. Kemudian C, Days also sold a piece of land to Hayes Berhad carrying value 100,000 for 120,000. Okay, profit accrue evenly throughout the year. Ada dua perkara yang telah dijual. Okay, yang pertama, Days jual inventory. Ya, kemudian yang kedua, Days jual land. Siapakah Days? Days adalah subsidiary. Jadi subsidiary ni yang menjual dua-dua perkara ni. Sama ada inventory ataupun land tadi. Okey. Jadi kita kena buat macam tadilah. Okey. Kita kena buat macam tadi. Sekarang ni soalan 12.2. 12.2. Hayes and Days. Hayes and Days.
Untuk A's and D's, percentage tadi. Dengan 280 bagi 400. Sama dengan 60%. So, NCI adalah 40%. Okay, seterusnya URP. URP inventory. URP inventory sama dengan berapa? Okay, kali ni tak payah pakai formula sebab dia jual pada harga 70, ya. 50 dijual pada harga 70. Kemudian separuh daripadanya belum lagi terjual. Okay, so URP inventory sama dengan 70 minus 50 tak bracket kali 50% dan 10,000. Satu lagi URP land. Land sama dengan berapa? $120 minus 100 dengan 20. Siapa yang buat dua-dua ni? This. This lah yang buat dua-dua ni. Okay. So next, kita nak buat apa? Calculate goodwill. Okay. Kita calculate goodwill. Goodwill. City berapa? Sama city berapa? Okay, 400. Lagi tapi kita dah tahu MCI adalah 40%. And kali, sekejap lagi kita buat fair value of net asset. Okay, fair value of net asset, OSC berapa? Syukri? Apa saya? OSC berapa? OSC. Saya tunjuk soalan ni. Saya tunjuk soalan. Oh, saya tak tunjuk jawapan Oh, patutlah. Cok sendiri je lah ni. Apa saya? Okay, sekejap. Okay. Okay, ni kita punya ni. A's and D's percentage of holding 280. Okay, saya ulang balik lah. 280 bagi 400. 60%. NCI 40%. Unrealized profit. Inventory 10,000. Unrealized profit of land 20,000. Calculate goodwill. Okay, sekarang kita tengah calculate goodwill. Fair value of net asset. Ordinary share capital 500. Apa lagi? Retain profit berapa? Retain profit on the date of acquisition berapa? Boleh tahu tak retain profit ni? Okay. Retain profit ni. Okay. Retain profit acquisition berlaku pada pertengahan tahun ya. Jadi retain profit ni kita ambil retain profit on 1st January dulu. Sebanyak 100.
seterusnya. Dan kita campur dengan dengan profit for the year sebanyak 4 bulan. Campur dengan 4 bulan, 3 bulan. 3 bagi 12 kali 200 kan 50. Jadi 150. 150. Ada lagi tak benda lain selain daripada profit? Okey, tak ada. So jadi totalnya adalah 550. So okey, sini 40% kali 550 berapa? Percent time 550. Sir, Ya. 550 ke 650? 650. Ya, ada juga yang tengok. Saya ingat tak ada siapa tengok saya buat ni. Alhamdulillah. 650. Thank you very much. Okey. Berapa? 40% kali dengan 650. Berapa tu? 260. 260. 260 campur 400 sama dengan 660 banding dengan 650 dapatlah goodwill 10. Okey. Tengok tak dapat goodwill? Okey. Seterusnya awak teruskan ya. Awak teruskan yang seterusnya. Kita kira sampai goodwill saja. Ini saya akan bagi juga pada awak ni jawapan ni ya. Jadi untuk yang seterusnya awak kena teruskanlah. Okey, masa pun dah habis. Jadi saya harap awak fahamlah hari ini dan saya juga minta maaf ni hari ni tak tunjuk muka. Sekarang dah bolehlah tunjuk muka. Tadi batuk teruk sangat, kemudian mata pun merah ya. Sekarang ni mata dah tak merah dah, boleh tunjuk. Okey. Jadi saya minta maaf lah atas apa kekurangan yang ada pada hari ini dalam teaching saya. Di awal tadi memang batuk teruk sangat. Okey. So saya harap awak selesaikan soalan ni. InsyaAllah pada hari Rabu nanti kita akan sambung. Ya. Kita akan sambung lagi dengan kita tengok dulu jawapan yang kita buat ni 12.2 ni. Lepas tu kita sambung dengan baki daripada tajuk-tajuk yang kita belum belajar lagi. Okey? Boleh ya? Okey, kita sudahi kelas kita pada hari ini dengan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, sir. Thank you, sir.